Muhu alaihi wa alaihim ajma'in. Selawat dan salam Allah ke atasnya dan mereka semua. Wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in. Wa bil khusus al-alim al-alamah al-syaikh Abdul Samad al-Falimbani. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kembali kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Hidayatus Salikin, yang moga-moga dengan pengajian ini akan meningkatkan lagi kefahaman kita terhadap agama Allah ini, maka menjadikan diri kita ini beramal dengan penuh kefahaman, sehinggalah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan oleh Allah, akan di tempat yang dimuliakannya nanti di syurganya, nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang moga-moga kita akan mendapat nikmat seperti mana yang disebut di dalam suratul Fatihah ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Pertama-tama sekali kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan masjid, terutamanya pengurusi dan seluruh saf kepimpinannya, termasuklah para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan saya mengucapkan permohonan maaf kerana atas kelewatan, kerana tadi ni ada program di Bangi, jadi terus direct daripada Bangi ke sini. Jadi jalan pun kereta banyak, jam, ada accident lah pula, lepas tu hujan lebat, jadi terlambat sedikit. Baik. Dalam hadis Nabi SAW berbunyi, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah ayul islami afdal, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, atau kama qala, rawahu Imam al-Bukhari. Mafhum hadis. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul islami afdal, Islam manakah yang paling baik? Qala, Rasulullah SAW menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan berkata hukama, idza sadaqal azmu wa dhahas sabil, jika benar azamnya, tekadnya, maka akan jelaslah perjalanannya, insya-Allah.
Kita sambung kitab kita Hidayatus Salikin pada muka surat yang ke-18. Kitab Jawi. Umi tak pasti. Kita sambung masih lagi membicarakan tentang sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kita nak sambung pada malam ni sifat yang ke-14 sampailah yang ke-20, insya-Allah. Kita sekali harung dia. Sifat ni 14 sampai 20 ini dinamakan dia sifat maknawiyah, kumpulan dia. Nama kumpulan dia tu, nama dia sifat maknawiyah. Dan 14 sampai 20 ini asalnya tak ada, tapi ditambah oleh seorang imam, namanya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, nama dia. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu yang kita sebut sebagai Maturidiyah. Jadi kita ni yang berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, kita punya pemimpin, kita punya imam dua orang, iaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, yang kedua Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang tu yang selalu orang duk singkatkan dengan panggilan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu kita tu. Itu akidah kita. Kena kenal lah. Kalau ada orang tu dia tolak Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu tanda dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Contohnya puak-puak Wahabi, dia tolak Asy'ariyah. Jadi sebab tu kita jawab Wahabi ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab kalau betul ahli sunnah wal jamaah, dia berpegang kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu imam kita. Jangan nampak Imam Syafi'i je. Imam Syafi'i itu bidang lain. Imam Syafi'i itu bidang fiqh. Dalam bab fiqh, ya kita rujuk Imam Syafi'i. Tapi dalam bidang tauhid, kita rujuk Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang tasawuf pula, kita rujuk Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi setiap cabang ilmu ni dia ada imam dia. Setiap bahagian ilmu dia ada pemimpin dia sendiri. Dan pemimpin paling besar tak lain tak bukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, kan? Baik. Baik. Jadi yang kita nak sambung ni qaul yang dibawa datang oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kerana kalau ikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Asy'ariyah, dia sampai 13 sifat je. Sampai 13 tu itu ikut pandangan Asy'ari. Tapi kalau kita sambung lagi 7 ni sampai jadi 20, itu mengikut qaul Maturidiyah, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka ulama simpulkan ambil dua-dua sekali. Kerana lebih banyak lebih bagus. Begitu. Maka kita sambung sifat yang ke-14 sampai 20 ni. Sifat ini saya bacakan dululah nama-nama dia. Kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Yang ke-15 kaunuhu ta'ala muridan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Yang ke-16 kaunuhu ta'ala aliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Yang ke-17 kaunuhu ta'ala hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Yang ke-18 kaunuhu ta'ala sami'an, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. 19 kaunuhu ta'ala basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat. 20 kaunuhu ta'ala mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Kalau kita tengok 7 sifat ni, dia hampir sama macam 7 sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang sebelum ni kita belajar, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Yang sifat seterusnya ni 14 sampai 20 ni lebih kurang tak? Sebab kalau sifat yang ke-7 hari tu kita belajar kudrat, yang ni kaunuhu qadiran. Kalau iradat kaunuhu muridan. Kalau ilmu kaunuhu aliman, hayat kaunuhu hayyan, sama' kaunuhu sami'an, basar kaunuhu basiran, kalam kaunuhu mutakalliman. Memang dia matching.
Dia berapit. Dia kata ulama, andai kata tak ada sifat ma'ani, mana tak adalah sifat maknawiyah. Kerana sifat maknawiyah itu lanjutan kepada sifat ma'ani. Tetapi dia tak sama. Ma'ani, maknawiyah lain. Kudrat adalah kudrat, kaunuhu qadiran adalah kaunuhu qadiran. Tetapi adanya kaunuhu qadiran kerana adanya kudrat. Macam tu. Dari segi ilmu je. Boleh faham tak? Jadi kaunuhu ni apa dia? Kaunuhu ni maksudnya keadaan. Adapun kita belajar sebelum ni sifat kudrat. Kudrat dia bukan keadaan, dia sekadar sifat. Kudrat itu sifat. Kaunuhu qadiran keadaan dia. Jadi kalau contoh kudrat ni sifat dia apa? Kudrat ialah sifat berkuasa. Allah itu berkuasa. Kaunuhu qadiran nak menyatakan keadaan Allah itu maha kuasa. Keadaan Allah itu berkuasa. Macam mana Ustaz? Nak dia kata tak nampak beza pun. Baik, kita tunjuk beza dia. Kita tengok kita makhluk ni, kadang-kadang kita ada sifat tu, tapi keadaan kita tak ada menunjukkan ada sifat tu. Contoh katalah saya mengaji. Contoh saya je lah. Ambil mudah. Contoh saya mengaji pondok apa semua. Jadi mengaji pondok kat berapa tahun, mestilah orang kata dapatlah ilmu. Kalau tak banyak pun sikit pun ada lah. Jadi ilmu tu ada pada saya. Maknanya sifat ilmu mula Allah masukkan dalam diri saya. Saya ada sifat ilmu. Tapi kadang-kadang keadaan tu tak menunjukkan saya seolah-olah berilmu. Contoh, walaupun katalah saya ada ilmu, tapi orang nampak bila saya berilmu bila mengajar baru nampak ada. Boleh apa ayat Quran ke hadis, lepas tu kita pakai gini pula, nampaklah. Tapi kalau orang yang memang mungkin tak berapa kenal saya, tiba-tiba kat luar saya tak pakai serban, kopiah pun tak pakai, siap jambul lagi rambut, pakai t-shirt gambar tengkorak pula, seluar jin. Tak ada pakai lidak-lidak gini, jubah tak pakai. Agak-agak nampak tak seperti seorang ustaz? Adakah nampak keadaan dia seperti orang berilmu? Nampak orang nampak macam orang biasa. Itu panggil keadaan. Tapi sifat ilmu tu ada pada saya masa tu. Walaupun saya pakai t-shirt ni, adakah ilmu saya tertanggal? Tak, ilmu tetap ada. Ilmu agama tu ada pada saya. Tapi keadaan waktu tu saya berpakaian begitu tak menunjukkan seperti orang yang ada ilmu. Orang pun tak pandang, siapa dia ni kata. Manalah tahu tiba-tiba bulan bila datang pakai macam tu. Betul ke tak ustaz ni? Macam tu lah. Contoh kan. Sebab tu tak boleh lah, kita kena tunjuklah keadaan kita. Sebab tu tok guru saya memang tak bagi. Dia larang anak-anak murid dia kita berubah pakaian macam orang biasa, tak boleh. Sebab kita kena jaga adab. Sebab setiap sesuatu profession tu dia mesti ada uniform dia. Kalau polis ada baju polis dia, bomber ada baju bomber dia, rela ada baju rela dia, kan? Semua ada pakaian. Doktor ada pakaian doktor dia. Kalau doktor tu dia memang doktor, dia pakar lah, tapi bila pergi kat luar pasar malam dia pakai t-shirt dengan seluar jean je, orang nampak tak dia tu sebagai seorang doktor? Tak nampak lah. Sebab keadaan doktor tu tak ada pada dia. Tapi kalau dia sangkut benda alat yang tarik nafas, turun nafas tu, dia sangkut kat leher, ni doktor ni. Walaupun mak rempit sangkut benda tu, doktor ni. Doktor pun doktor rempit. Tapi nak menunjukkan keadaan, tu panggil keadaan. Jadi sama juga bila kita nak kaitkan dengan sifat Allah ni, Allah bersifat dengan sifat kudrat, maknanya Allah tu berkuasa. Maka keadaan Allah menunjukkan yang dia maha kuasa. Menunjukkan macam mana? Ni alam, sesuatu yang berlaku yang kita tak boleh nak lawan kuasanya Allah. Lepas tu dia cakap, panggil mana-mana kerajaan yang sangat hebat, tak payah panggil kerajaan Malaysia, cerai je. Ni panggil kerajaan besar, kerajaan Rusia ke, Amerika ke, kerajaan besar-besar ni, suruh dia tahan dan matahari daripada naik. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sehebat mana pun kuasa kerajaan tu, dia tak boleh melawan kuasanya Allah.
Dia tak boleh mengubah kuasanya Allah. Allah lebih berkuasa. Tu menunjukkan keadaan Allah maha kuasa. Allah bukan bersifat dengan sifat kuasa sahaja, malah keadaannya juga berkuasa. Ada pun kita makhluk, kadang-kadang sifat dia ada, keadaan tak ada. Ada. Contoh lagi ya. Ni kita pergi satu-satu. Contoh. Yang ke-14 ni, kaunuhu ta'ala qadiran. Keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Jadi menunjukkan keadaan Allah itu berkuasa. Kan? Kalau macam kita, contoh kita ni ada tenaga. Kuasa ni kalau pada Allah kita sebut kuasa lah. Tapi kalau pada makhluk, kita sandarkan dia makna bertenaga. Kita ada tenaga. Ikutkan kita sihat tubuh badan, kita cergas, ada tenaga. Tapi kalau kita menyandar kat tiang, larat ke dia tu, aku tengok pun lembik, tengok je lembik, tapi sebenarnya dia boleh angkat barang. Jadi keadaan dia menunjukkan macam dia lemah, walaupun dia ada tenaga sebenarnya. Adapun Allah Ta'ala tak begitu. Allah Ta'ala berkuasa, keadaannya pun berkuasa. Mustahil, akal tak boleh terima Allah bersifat dengan sifat kuasa. Allah ada kuasa, tiba-tiba keadaan Allah lemah. Ada. Allah tu berkuasa, Allah mampu ubah apa yang Allah nak ubah, tiba-tiba Allah tak boleh nak ubah. Keadaannya macam ada halangan. Allah nak ubah satu benda ni, tak boleh. Allah berkuasa tak berkuasa menghilangkan COVID-19 ni? Soalan kita. Berkuasa tak kuasa Allah Ta'ala bagi hilang terus atas muka bumi ni sampai langsung tak ada corona? Allah boleh buat tak? Tak payah kata corona, semua jenis penyakit Allah boleh bagi hilang. Habis kenapa tak hilang? Adakah Allah lemah? Tak. Keadaan Allah memang boleh hilangkan, tapi Allah nak uji kita. Allah nak tengok dengan siapa kita letak pergantungan. Kalau kita letakkan pergantungan kita pada Allah, mudah bagi Allah. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi dah kita tak nak letak pergantungan ke Allah, kita letak pergantungan pada diri kita, tak habis-habis. Kita rasa kita yang mampu mengubahnya. Anda mampu mengubahnya. Ngubah tengok. Lewat? Tak lewat. Panggil pakar. Jangan pakar dalam negara, pakar luar negara. Para saintis yang hebat-hebat tu, dengan teknologi yang canggih-canggih, siap dengan laser bagai, buang COVID ni, boleh? Tak boleh. Doktor pakar pun jam. Mana kata panggil pakar tadi, pakar pun tak ada pakar dah. Tak boleh nak buat apa dah. Itu kan rasa hebat. Kenapa? Gantunglah dengan Allah. Kita dah cuba dah 1 dos, 2 dos. Hari tu kata bila dah 2 dos jadi herd immunity. Mana herd immunity? Bila dia kata okey dah cukup 2 dos, boleh ke sana ke sini, ke sana ke sini. Siap ada lagu lagi. Ni pula ugut pula ni bulan 4 kalau tak ambil booster kosong balik. Mana ke sana ke sini? Ni asyik ke jalan yang itu aja. Kita nampak kita mampu. Ingat-ingat kalau confirm kalau booster boleh hilang penyakit, kita rasa duduk macam tu. Kalau dah buat cocok keempat pula, nanti habis ni. Janganlah bergantung semata-mata pada diri kita. Kita ni lemah. Pegang situ. Kita ni hamba yang lemah. Sebab tu ulama sebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, baru dia kenal Tuhan dia. Kenal diri macam mana? Kenal diri kita lemah. Bila kita kenal diri kita lemah, baru kita berhajat yang maha kuat. Siapa yang kuat? Allah lah. Baru kita berhajat kepada yang maha kuasa. Barulah nak dadah tangan. Lepas tu kita imam semayang, tadah tangan. Tadah tangan ni lambang apa? Lambang meminta-minta. Allah tolong saya ya Allah. Gitu. Lambang kehambaan. Ni tak ada lambang kehambaan. Lagi dia cabar Tuhan adalah. Allah larang suatu benda yang Allah larang. Haramnya arak. Ada arak. Saya lama dah tak lalu Federal Highway. Kita duduk belah utara, mana nak lalunya. Sekali tu ada program, ada program di Bangi, jadi kena turun. Lalu nak balik daripada Bangi tu masuk Kuala Lumpur dulu, nak masuk ke highway Subang, lalu kat Federal Highway. Lalu saya lalu waktu malam masa tu. Lalu tengok lampu cerah ni. Tengok ada bintang besar. Lawa bintang ni. Lawa benda Heineken. Kilang Heineken, Heineken, jenis stout. Dia tulis terang-terang. Dia buat lampu cantik-cantik.
La ilaha illallah. Lepas tu nak pening kepala, kenapa Covid kita tak habis-habis? Nak habis macam mana benda haram makin berleluasa. Pusat judi tu, Genting Highland tengah renovate tu, nak buat lagi gempak tu. Aduh, nak macam mana? Bila nak selesai masalah? Itulah ibarat orang yang mencuci najis dengan najis. Macam mana? Kita nak basuh kereta kita, kena ada tai burung, tapi bancuh air tu dengan tai orang. Lepas tu pergi jirus. Lepas tu kenapa kereta aku tak bersih-bersih? Busuk juga. Macam mana tak busuk jirus dengan benda kotor ke? Macam mana nak hilang penyakit hang datangkan kemurkaan Allah juga? Mana nak selesai? Maka buang yang ni dulu, barulah Allah turunkan penawarnya, ubatnya, insya-Allah. Nah, yakinlah pada Allah. Ni dah. Lepas tu saya terus terang saya cakap, saya tak setuju kita jaga kita. Ni bila jadi kita jaga kita ni. Nah, ingat kita hebat sangat boleh jaga diri kita. Yang jaga kita Allah. Allah jaga kita. Letakkan hati ni pergantungan pada Allah. Kalau orang kafir sebut kita jaga kita, tak apalah, lantak dia nama pun kafir. Kita orang Islam, orang beriman, apa saja kita buat biar nampak Allah. Jangan nampak kita, nampak Allah. Allah yang tolong, Allah yang semua Allah. Itulah dulu-dulu ulama-ulama ajar kita bila tahlil zikir la ilaha illallah sampai 100 kali. Sekali pun kalau ikut dah memadai. Ada tu imam. Tu imam muda, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita pun baru nak tarik tasbih, tu imam kata dah cukup, makan. Dia kata ni baru imam dia kata. Cepat makan. Nak kalau sekali pemadai dah betul dah, sebab kita mengucap dah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi kenapa tok guru kita ajar, ulama-ulama silam kita ajar zikir biar kurang-kurang sampai 100 kali. Sebab nak pasak dalam hati. Nak pasak dalam hati ni, tak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada yang menyembuhkan melainkan Allah. Tak ada yang menyehatkan melainkan Allah. Tak ada yang memudahkan melainkan Allah. Semuanya biar nampak Allah, Allah, Allah. Sehingga tak ada apa melainkan Allah lah yang segala-galanya bantu kita. Biar nampak Allah. Itu tujuan. Tiba-tiba tahlil bid'ah, tu yang tak nampak tu. Itu yang tak nampak. Amalan hati tu jadi kurang, zikir tu kurang. Nak zikrum minnah tu tak ada dalam hati. Ini yang kita nak bagi faham. Bila kita mengaji akidah sifat 20 ni, biar kita nampak supaya hati ni sentiasa nampak Allah, segala-galanya Allah. Bukan kita tak boleh buat apa. Manusia tak boleh tolong manusia. Manusia tak boleh jaga manusia. Kerana manusia sama-sama lemah. Nak jaga dia kena yang lebih hebat daripada dia. Saya bagi contoh. Lembu dengan lembu boleh tak jaga sama dia? Tak boleh. Macam contoh saya pernah buat dulu. Kita bela lembu. Kita nak balik makan, nak semayang asar petang tu, nak balik makan kat rumah lu. Kita pun tengok lembu ni. Kita pun tarik lembu yang paling besar, badan sadar, jenis lembu balik gym tu, ketul-ketul badan ni. Kita pun tarik telinga dia, lembu, hang ni aku lantik hang jadi ketua lembu. Aku lantik hang ketua lembu. Sagi aku nak balik rumah, nak makan nasi, nak semayang asar. Pastikan bila aku habis dah, nanti aku datang balik, hang dah arah kawan-kawan hang semua masuk kandang. Hang faham? Lembu kata. Konon dia faham lah. Kita pun okey, kita pun balik, kita makan kenyang-kenyang nasi, semayang asar apa semua siap. Kita pun datang balik dekat padang ragut tu. Kita tengok lembu dah masuk kandang ke belum. Duk luar tu mana masuk. Lembu sadar tu lagi lah duk tengah ragut rumput. Kita kata, aku dah lantik hang jadi ketua kan, suruh kawan-kawan hang masuk. Kenapa hang tak masuk? Dia kata, bodoh. Dia kata, aku lembu, mana boleh jaga lembu. Dia kata. Lembu tu marah. Mana boleh, dia kenalah yang lebih hebat daripada lembu. Siapa dia? Manusia. Sebab manusia ni khalifah, ada akal fikirannya. Maka manusia yang boleh jaga lembu untuk arah lembu masuk kandang. Jadi manusia boleh jaga lembu. Lembu jaga lembu tak boleh, manusia boleh jaga lembu. Habis siapa nak jaga manusia?
Nak jaga manusia, kena yang lagi hebat daripada manusia. Tak ada lain lah melainkan Tuhan semata-mata. Allah lah yang jaga kita. Kita ni usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar ni, ingat, dalam kita duk ngaji ni, dalam sifat kudrat ni, usaha dan ikhtiar kita tidak memberi bekas. Faham? Pegang situ kemah-kemah. Ingat, usaha yang kita buat ni tidak memberi bekas. Maksud tak memberi bekas, tak mendatangkan hasil langsung. Contoh ni, botol air ni, saya tolak jatuh. Saya tolak jatuh. Hakikat sebenar, dia jatuh bukan kerana saya tolak, tapi jatuh kerana Allah yang jatuhkan. Semuanya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang cipta kamu, Allah yang cipta perbuatan kamu. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Takkan berganjak walau sebesar zarah melainkan dengan izin Allah. Pegang situ kemah-kemah. Nah, jadi tolak jatuh ni Allah yang jatuhkan. Kalau Allah nak buat saya tolak tak jatuh, tolak tak jatuh, Allah buat tak nak jatuh, itu hak Allah. Itu semua kuasa Allah. Jatuhnya daun daripada pokok bukan dek kerana angin, Allah yang jatuhkan. Nah, cuma asbab, Allah tunjukkan asbab, lalu angin, daun jatuh. Tapi hakikat yang jatuhkan Allah, yang gerakkan angin pun Allah. Semuanya Allah. Pegang situ. Bila kita faham ni elok-elok, jadi ubat kita makan, vaksin kita cocok, itu semua langsung tidak memberi bekas. Habis yang boleh jadi sehat kerana Allah yang sehatkan. Lepas tu, yang tu sebagai lambang asbab sahaja. Kena pegang situ. Barulah hati ni cocok-cocok pi lah. Makan ubat, makan ubat lah. Tapi hati bergantung dengan Allah. Ya Allah, moga-moga ubat ni jadi asbab kesembuhan aku. Doa begitu. Sebab yang sembuhkan Allah. Nah, ya Allah, moga-moga aku usaha untuk cocok ni vaksin ni, moga-moga engkau lindungi aku dengan asbab dia. Bukan dia yang boleh lindung kita, Allah yang lindung kita, tapi melalui asbab dia. Asbab sahaja. Asbab ni boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Ikut perkenan Allah. Allah nak bagi, bagi. Allah tak nak bagi, tak ada. Sebab tu tak pelik. Cocok-cocok dah. Mati tak? Nak kena tak COVID? Lepas tu nak pelik apa? Cocok dah. Saya cocok dah. Mana? Siap jarum tu tak tanggal, letak situ. Mati tak? Dah. Allah. Kadang-kadang ada kes yang saya dengar lah. Dia tak ke mana pun, duduk rumah tak pergi mana. Orang pun tak datang rumah dia, dia pun tak datang rumah orang. Duduk rumah. Kan? Siap kat rumah tu pun pakai mask. Nah, lah kali cek-cek demam, cek-cek positif. Mana datang positif? Dia tak pergi mana, dia duduk rumah saja. Nah, tak ada siapa jumpa dia, dia pun tak jumpa orang. Itu kenapa jadi positif? Dah tak payah tahu, tak payah tanya kenapa dah Allah kata nak positif. Allah nak bagi kena enggak lah, walau macam mana pun. Sebab itu semua kuasa Allah. Ada. Jadi Allah bukan sebenarnya, ujian yang sebenar ni bukan pasal COVID, bukan pasal demam, bukan pasal penyakit, bukan. Itu semua asam garam kehidupan sahaja. Hitam putih kehidupan. Jalan cerita hidup kita sahaja. Hakikat sebenar yang Allah uji kita bukan penyakit tu. Allah uji kita, hati kita bergantung dengan siapa. Itu Allah sedang uji kita. Kita semua ni sama ni, kena uji. Terdedah dengan penyakit ke tak terdedah ke, kena COVID ke tak kena ke, kena ke tak kena, tu cerita lain. Tapi hati tu kadang-kadang tak kena lagi. Hati dah bergantung dengan ubat, bukan bergantung dengan Allah. Bermakna walau dia tak kena COVID, tapi imannya sudah rosak, akidahnya sudah rosak. Berapa faedah? Jadi bukan pasal kena tak kena. Kena tak kena tu nasib. Kalau tak kena COVID pun kena benda lain. Jangan pandang penyakit ni COVID je. Dah kencing manis, gaut, sakit jantung, kanser, banyak lagi jenis penyakit. Kan? Ada. Jadi bukan pasal semata-mata yang itu sahaja. Janganlah terlampau rigid sangat, terlampau fokus sangat, terlampau takut sangat dengan COVID. Dah.
Kita usaha dalam macam ni, kita usaha jaga SOP, pakai pelitup muka, mungkin jaga jarak ke apa ke, ikutlah. Yang mana yang mampu kita boleh buat, kita buat. Itu je lah. Tapi kalau takdir kena, itu kehendaknya Allah. Sudah. Baru hati ni lapang. Baru hati ni dipanggil hati hambanya yang reda. Baru reda tenang. Nak macam mana? Dah kena. Nak. Kalau takdir kata mati pun, dah ni dah tertulis dalam Lauh Mahfuz dah. Kematian aku ni sebab benda ni. Nak macam mana? Semua ada dah. Kalau tak mati sebab COVID pun, mati sebab lain. Ya tak? Macam-macam jenis mati ada. Jadi mana nak ceritanya? Kan? Jadi orang ni hari ni dia kadang-kadang, batu saya pun terus terang saya kata, kadang-kadang kerajaan pun patut dimain peranan. Jangan sampai menakut-nakutkan rakyat dengan angka-angka. Itu angka kes, bukan angka kematian. Kalau tuan-tuan cek balik, kematian sebenarnya 0.04%. Sikit je yang meninggal. Yang banyak sampai 20,000, 25,000 itu jumlah kes. Jumlah kes sahaja. Kes ni maknanya dia ni ada, okey catat. Dia ni ada, catat. Tapi tak semestinya dia terus sakit dan mati. Kebanyakannya sembuh. Ramai sembuh, tak ada apa sangat. Jadi jangan terlampau menakut-nakutkan orang. Jadi akhirnya kita mati bukan sebab COVID, mati sebab takut. Mati stres, kepala tu stres. Tekanan hidup. Tu. Jadi lapangkan diri dengan ingat kepada Allah. Patut kerajaan main peranan. Jangan takut tuan-tuan, jangan takut rakyat. Kita ada Allah. Allah bersama kita. Nak kita jaga makanan kita, jaga kesihatan kita, banyakkan berdoa kepada Allah. Kalau takdir sekalipun kita kena penyakit ni, kita mati sebagai orang yang beriman kepada Allah. Okey dah. Barulah orang jadi tenang, orang relax. Orang pun bergantung harap dengan Tuhan. Ni dak macam-macam. Ni yang jadi masalah ni. Sebab apa? Sebab menteri tak ngaji pondok tu. Atau saya nak letak ni, saya nak mencadangkan syarat. Siapa nak jadi menteri kena ngaji dulu di pondok 5 tahun paling kurang. Baru dia jadi menteri, dia bercakap, dia berucap, dia buat keputusan semua berlandaskan agama. Tapi itulah, ini berjayanya barat kafir laknatullah setelah dia merdekakan kita. Konon-konon dia merdeka. Siapa hang nak merdekakan kita? Kita memang sudah merdeka bersama Tuhan kita, agama kita. Dia pula nak tentukan kemerdekaan kita. Tapi nak macam mana? Itu yang berlaku dalam sejarah. Lepas mereka ni buat merdeka, mereka tanamkan mentaliti dalam diri kita, pelajaran agama suku, pelajaran akademik suku. Jadi orang yang nak jadi ustaz, nak jadi ulama ke apa ke, itu hang fokus belajar agama lah. Siapa yang nak jadi saintis, matematik, doktor apa semua, hang fokus bahagian medik je. Hang fokus bahagian engineering je. Agama tak payah. Agama ni untuk orang nak jadi ustaz je. Memang itu yang berlaku hari ni. Betul tak betul? Belajar bidang sains, mana ada belajar bidang agama? Dah sains je lah. Agama bawa agama. Akhirnya dipisahkan agama dengan sains. Jadi agak-agak orang yang belajar sains, belajar matematik, belajar kedoktoran dan sebagainya, adakah pemikiran dia akan ada pemikiran agama? Tak ada, sebab dia tak diajar dalam bidang agama. Yang dia nampak teori. Yang dia nampak eksperimen. Itu dia nampak. Dia nampak kajian demi kajian. Tapi tak ada kait langsung dengan Quran dan hadis. Jadi berkiblatkan siapa? Ini yang masalah. Sedangkan sepatutnya semua bidang mesti ada ilmu agama dalam dia. Sebab apa? Sebab kita nak jadi hamba Allah yang beragama. Atau kita nak ubah mentaliti masyarakat. Jangan faham belajar agama sebab nak jadi ustaz, sebab nak jadi ulama. Tak. Belajar agama sebab nak jadi orang yang ikut agama. Hang nak kerja apa, kerja pilah. Nak kerja apa, lantakmu lah. Nak kerja apa, cita-cita apa pun. Tapi belajar agama supaya kita buat kerja kita ikut perintah agama. Jadi doktor yang bawa Islam. Jadi peguam yang membela Islam. Jadi engineer yang menegakkan Islam. Ada. Barulah semuanya ada ciri-ciri Islam dalam diri dia. Tu
kegemilangan kerajaan Daulah Islamiah suatu ketika dulu, kerajaan Turki Uthmaniyah. Inilah zaman nak jadi apa pun bawa agama. Barulah orang kafir nak takut dengan Islam. Dulu Islam hebat. Nak 3/4 dunia bawah Islam. Kan, orang kafir pun takut. Habis hari ni dah tak bawa agama, bawa nama dia. Bawa kelebihan dia. Dia tak bawa agama dia. Bila tak bawa agama cicir ni, cicir ke belakang. Tinggal. Nak tengok bahagian si J kan main. PhD saja 4 kali sampai botak tengah kepala. Oh, hebat lah. Cakap orang putih saya katalah. Actually nak kutang. Nak. Oh, cakap ayu-ayu menyembur-nyembur mulut cakap. Nak suruh baca Yasin, buku Yasin buka terbalik. Nak? Betul lah dia sungguh. Tengok gaya hebat lah. Oh, tengok gaya datuk-datuk lah. Nak. So jadi imam pun tak erti. Bukan kita pelekeh lah jadi imam, bukan payah sangat. Imam dengan makmum sembahyang dia sama ke tak sama, saya nak tanya. Sama je. Tu kadang-kadang kita pelik kenapa bila ditolak jadi imam, saya tak boleh jadi imam. Nak, takut tak sah bacaan saya. Dan kalau kamu jadi imam takut bacaan tak sah, kamu jadi makmum pun tak sah juga. Sebab apa yang imam baca sama tak apa makmum baca? Sama je. Tak? Sama je. Tak, kalau jadi imam kena baca wirid. Saya tak erti baca wirid. Tak payahlah wirid. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Baca doa makan terus. Apa imam ni baca doa makan? Orang belakang komplain. Kalau hang pandai hang baca lah. Dah apa masalah? Doa makan, mana ada sebut makan dalam tu? Cuba tengok terjemah dia. Mana ada sebut pasal makan? Kata Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah bagi kami apa yang engkau rezekikan atas kami. Ada apa masalah? Boleh tak? Boleh lah. Cuma orang kata apa, baca doa makan apa tolak dia ke depan langsung tak bunyi Allahumma Allah. So nak bunyi, nak dia teruk lagi kan. Nak ceritanya gitulah kan. Jadi ini yang jadi hari ni. Masalah kita yang sebenar ialah masalah kejahilan. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, dunia kita ni sedarlah bahawa dunia kita nak dekat sangat dengan penghujungnya. Nabi kata, sebab tu hikmah Allah jadikan bumi ni bulat. Maksud bulat tu maknanya kat mana kita datang kat situ kita balik. Pusing balik itu je. Hidup kita macam tu, pusing balik je. Kita datang dulu Bogil, tak kata kita Agung Sultan keluar Bogil. Kita semua Bogil keluar daripada perut mak kita, balik nanti nak masuk perut bumi pun Bogil juga. Cuma yang tutup dengan kain kapan tu sebab nak jaga maruah sahaja. Tapi kalau hakikat sebenar, tanggal habis, jam tangan tanggal, cincin tanggal. Nak balut dengan kain kapan tu je. Kain kapan tu pun sebab nak tutup aurat kita, tu saja. Tapi hakikat sebenar, macam mana kita datang, macam tu kita balik. Begitu jugalah Islam ni, macam mana Islam datang, macam tu Islam akan kembali balik. Lepas tu Nabi kata Islam dulu datang dalam keadaan dagang. Dagang ni maknanya ganjil, pelik. Maka Islam akan kembali dagang, kembali jadi pelik balik. Pelik, siapa ikut Islam pelik. Siapa nak pertahan Islam pelik. Apa ni Islam. Sekarang dunia moden lah, tak payah duk Islamik sangat lah, orang akan kata itu. Nah, macam mana Islam datang waktu tu zaman jahiliah, maka ketahuilah Islam akan berakhir pada zaman jahiliah juga. Zaman jahiliah tu zaman kita lah hari ni. Jahiliah zaman kita hari ni. Kenapa saya cakap jahiliah? Alah, tak payah susah. Minta maaf cakap tuan-tuan. Nanti raya kalau dapat balik lah, InsyaAllah dapat balik. Ni cuti raya nak, anak-anak kita pakat balik rumah, kita tanya seorang-seorang daripada Along sampai Acik, sampai Angah, sampai yang anak bongsu sekali, tanya seorang-seorang. Cakap dia, abang cuba senaraikan sifat 20 daripada wujud sampai kaunuhu mutakaliman. Kalau anak-anak kita boleh jawab, sujud syukur, ucap Alhamdulillah.
Kerana itu anak-anak yang soleh, insya-Allah boleh mendoakan kita kalau kita mati esok. Tapi kalau yang tu abang tak belajar ya. Masa kat London dulu abang belajar ni kimia ni, oksigen campur hidrogen. Itu tak apalah, tak apa. Nanti malaikat muka nakir tanya marabbuka, jawab marabbuka, oksigen campur hidrogen, tung dia bagi sebiji. Ada. Apa yang saya nak maksudkan ini? Padahal benda ni benda basic. Benda basic tuan-tuan. Ini asas kepada agama. Kalau asasnya sudah tak ada, tak payah sembang bak tiang, tak payah sembang bak tingkap, pintu, bumbung. Tapak pun tak ada, foundation pun tak ada, base-nya pun tak ada. Macam mana nak cerita bak tiang? Macam mana nak cerita bak bumbung? Tapak pun tak ada. Ni akidah ni tapak. Dah macam mana? Ni betul lah kata seorang wali Allah. Dia kata akhir zaman nanti, daripada 1000 orang Islam, seorang je boleh masuk syurga. Daripada 1000 orang Islam, seorang je yang dapat masuk syurga. Mula-mula saya dengar pelik. Saya kata, takkan kot ramai-ramai orang Islam seorang je boleh masuk. Masa tu kita tak mengaji lagi. Ngaji dah, baru kita nampak betul apa dia kata. Memanglah ramai orang Islam, tapi Islamnya di luar sahaja. Seperti mana Nabi kata, fi akhir zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada orang Islam itu melainkan tinggal nama sahaja. Nama sajalah Islam, dalamnya tak ada kefahaman Islam. Dia tak tahu apa tu Islam. Kadang-kadang sampai rukun Islam pun tak erti kah? Tak payah nak tanya rukun semayang apa semua. Tak boleh nak jawab. Sebab langsung zero, kosong. Lain kali dia tanya, saya ni doktor bukan ustaz, nak tanya bab-bab tu tanya ustaz lah. Tahu dah hang tu doktor, tapi doktor apa? Doktor kafir. Sampai tak tahu asas-asas agama. Kalau tanya hang pun tak tahu, tanya doktor Acong pun tak tahu, mana hang dengan Acong sama lah. Kalau Acong tak tahu tak apa, sebab dia Acong, dia kafir. Hang tu Islam, takkan hang tak tahu? Ni benda asas agama. Bukan kita tanya soalan yang detail-detail dalam bab agama, itu cerita lain. Kalau kita tanya soalan khilafiyah, itu cerita lain. Itu para alim ulama, dia bahas tentang khilafiyah. Yang ni ada pendapat kaul kata gini, pendapat itu tak apa, itu terlampau dalam. Ni basic je. Basic agama. Basic agama pun kamu tak tahu. Dah macam mana kamu ni? Batu gini kita takut. Kita takut kita ni Islam hanya pada nama sahaja. Jadi kena buat perubahan. Ini jangan terlampau mengikut edaran zaman jahiliah ni. Biarlah orang kata kita apa sekalipun, biar kita sedar ini zaman jahiliah. Jangan kita terus duduk dalam kejahilan itu. Biar orang kata apa, belajar agama, nak makan apalah, macam-macam, ya pi. Tapi inilah yang nak menyelamatkan kita. Tuan-tuan, ni Dajjal belum datang. Baru cucu cicit dia je. Baru dia punya constable je. General dia belum datang lagi. Kalau ada lah dia depan kita, agak-agak kita terikut tak dia? Dengan sebab ilmu kita yang kurang, amal lagi kurang. Allah, bayangkanlah. Kata Syekh Abu Zaki, seorang ulama di Johor, masih hidup lagi, wali Allah. Dia kata apa? Dia kata hari pertama Dajjal keluar, 8,000 ulama akan ikut Dajjal. Bukan 8,000 mamak. Mamak apa? 8,000 ulama. Dan kalau ulama ikut Dajjal lah, kalau kita yang ni orang biasa ni. Nak ceritanya maksud macam mana ulama boleh ikut Dajjal, Ustaz? Dia pelik. Betul lah nama je ulama, tapi kalau dalam hatinya cinta dunia. Memanglah ulama ni orang pandang sebagai apa? Orang yang alim. Ayat Quran ada dalam kepala, hadis ada dalam kepala. Memang tu semua ada dalam kepala, tapi dalam hatinya ada kecintaan dunia. Ulama tang mana? Tu panggil ulama su, ulama dunia, ulama yang jahat. Dalam kitab kita Hidayatul Salikin tak pasti, belum masuk lagi kot, ke dah lepas. Ada sebut
Syekh Abdul Somad ni dia nakalkan satu hadis daripada hadis ni Nabi mengatakan bermulanya fitnah akhir zaman adalah bermula daripada ulama yang jahat. Puncanya adalah datang daripada seorang ulama, daripada ulama. Bukan daripada kaki maksiat, bukan daripada ahli maksiat. Itu terang-terang dah orang tahu itu memang maksiat, dosa. Tapi punca kerosakan umat adalah datang daripada ulama. Bila as-sakitu anil haq syaitan akhras. Bila mendiamkan sesuatu yang hak, itulah namanya setan bisu. Bila ulama tu mendiamkan sesuatu yang sepatutnya, yang benar, dia buat diam. Kerana nak jaga pangkatnya, jawatannya, maka mereka inilah dipanggil sebagai syaitan akhras, setan bisu. Kadang-kadang saya ada jumpa kawan-kawan yang terlibat dalam kerja-kerja bahagian agama dan sebagainya, jabatan ke apa. Cakap, kenapa buat jadi macam ni? Kenapa buat macam ni? Nak buat macam mana Ustaz? Kami terpaksa ikut. Saya kata tak apa Ustaz. Ustaz simpan jawapan Ustaz. Ustaz jawab depan Allah Ta'ala macam tu. Cakap dengan Allah, saya terpaksa. Ini prosedur, ini. Menjawab. Nah, siapa kongkong kita? Siapa sekat kita? Kita duduk bawah pemerintahan Allah, bukan pemerintahan makhluk. Kenapa makhluk boleh ikat kita? Sedangkan makhluk tu lemah. Ni saya cakap ni kait dengan kaunu qadiran. Allah yang berkuasa, bukan manusia berkuasa. Tapi kenapa kamu jadi takut dengan manusia? Kamu rasa kamu dikuasai oleh manusia, kamu dikuasai oleh makhluk. Kamu tu dikuasai oleh Allah, bukan makhluk. Ada seorang pegawai polis datang jumpa saya, kan? Dia kata, Ustaz ni cakap bukan main, berani sangat cakap. Saya tengok ceramah-ceramah Ustaz, Ustaz cakap, berani sangat. Saya kata bukan pasal berani, nak berani tang mana sangat, saya badan pun kecil. Bukan pasal berani, tapi sebab saya kenal saya siapa, Tuhan saya siapa. Saya makhluknya saja. Tuhan pun makhluk Tuhan juga, makhluk Allah. Napas Tuhan ni pun Allah bagi. Bila-bila masa kalau Allah nak sekat, sekarang pun kalau Allah sekat napas Tuhan, Tuhan hidup ke Tuhan mati? Dia pun senyap. Tu kita tahu siapa yang menguasai kita. Bukan pasal kita berani nak cabar orang ke tidak, tapi kita kenal siapa yang berkuasa atas kita. Allah yang berkuasa atas kita, bukan makhluk. Bila bukan makhluk, apa nak takut dengan makhluk? Takut dengan Allah, sebab Allah yang berkuasa atas kita. Allah boleh campak kita dalam api neraka dengan kuasanya Allah, tak? Tapi makhluk tak boleh buat gitu. Makhluk tak boleh nak campak kita. Paling-paling kuat makhluk ugut kita, ugut nak penjara, ugut nak bunuh pi lah, mati syahid. Nak penjara, uzlah, kan? Nak buang negeri, elok hantar ke Mekah. Boleh aku buat ibadat sana, ada. Lepas kita, kalau kita yakin pada Allah, kita rasa kita merdeka. Tak ada siapa mengongkongnya kita. Hanya Allah sahaja yang berhak mengongkong kita. Memaksa kita hanya Allah. Makhluk tak boleh. Barulah ada kekuatan jiwa, kekuatan rohani. Tapi hari ini, bila manusia itu jahil, khususnya orang Islam tu sendiri jahil, dia tak kenal Tuhan dia, maka dia bukan takut dengan Tuhan, dia takut dengan Tuhan. Tuhan dan Tuhan tak sama. Dia tak takut dengan Tuhan, dia takut dengan Tuhan. Saya bagi contoh mudah. Tertinggal emas ni, berlari sampai nak tergolek jatuh. Lumuk emas ni. Ni pula kalau luluslah Akta 342 ni, kan, yang sekarang tengah dibincangkan di parlimen. Kalau lulus Akta 342 tu, dia punya subsection bawah dia tu, kalau kita tak ikut SOP, individu yang langgar SOP, tak pakai mas dan sebagainya, RM100,000 denda. Tak mampu bayar, masuk dalam 7 tahun. Masuk kawan tu dalam tu tanya, masuk sebab apa? Aku kes bunuh. Aku rompak bank. Tak pakai mas. 7 tahun dalam. Yang gila-gila punya akta. La ilaha illallah. Kita harap ahli-ahli parlimen kita dalam dewan jangan sokong, jangan luluskan akta ni akta yang kejam, melampau. Ada sampai 100,000 nak denda saman. Allahu akbar. Ni
Jadi kita biar nampak Allah yang maha kuasa. Yang ke-15, kaunuhu ta'ala muridan. Keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak. Allah bukan sakat ada sifat iradat berkehendak, malah keadaannya menunjukkan yang memang dia berkehendak. Apa yang dia nak, keadaannya akan dia buat macam yang dia nak. Maka keadaan tu jadi dengan sebab kehendaknya Allah. Itu kita faham. Ada pun kita ada tak sifat kehendak? Ada. Lepas habis mayang sekejap lagi, rasa nak makan mi goreng lah, kita kata. Kita kehendak tu ada. Tapi adakah keadaan kita mesti dapat apa yang kita kehendak? Tak. Kadang-kadang gigi tak ada mi goreng. Yang ada kuitiau goreng. Kita pun kata, jadilah asal goreng. Jadi kadang-kadang apa kita hendak tak dapat. Sebab kita tak ada keadaan berkehendak tu. Kita mungkin ada sifat je kehendaknya. Allah Ta'ala sifatnya kehendak, keadaannya pun berkehendak. Mana apa yang Allah nak, semua jadi. Tak ada benda Allah nak, kenapa tak jadi? Allah nakkan COVID ni hilang, tapi kenapa tak boleh hilang? Ada Allah pening gitu. Dah, tu bukan. Yang pening kita, Allah dah. Dah kenapa Allah tak hilangkan COVID? Dah suka hati Allah, hak Allah. Dia nak macam tu. Itu kehendak dia. Itu kehendak Allah. Biar kita faham situ. Yang ke-16, kaunuhu ta'ala aliman. Keadaan Allah Ta'ala itu mengetahui, berilmu. Mengetahui. Allah ada sifat mengetahui, keadaannya pun menunjukkan yang dia mengetahui. Kita mungkin ada sifat ilmu, tapi keadaan tak nampak macam berilmu. Nampak? Itu yang P. Ramlee kata tu. Kamu dah tengok muka dia penipu, yang kamu yang bijak pandai pergi ikut dia tu buat apa? Bodoh. Ya, kami bodoh, dia kata. Kadang-kadang orang tu nampak orang bijak. Sifatnya tu ada nampak sifat dia, kita tengok dia punya mengaji memang hebat lah, master PhD apa semua. Sifat dia tu ada sifat ilmu, tapi tengok keadaan macam bodoh. Macam dia tak bodoh, asyik kena kencing je, kena nipu dengan orang aja. Nak hang pandai, kenapa kena tipu? Macam tu keadaan kita. Keadaan kita lemah. Allah Ta'ala tak begitu. Allah tu maha mengetahui, keadaannya pun maha mengetahui. Dia tahu apa benda, keadaan dia semua tahu. Kita nampak je ada tahu, tapi keadaan sebenar tak tahu juga. Tak? Nampak macam pandai. Buat macam ni, buat makmal lab apa semua. Tak? Campur bahagian ni nak buat ubat sebagainya. Nampak macam pandai. Realiti keadaan, tengok-tengok tak jadi juga. Tak boleh juga. Itulah kita. Biar kenal diri kita. Jadi supaya jangan sombong. Jangan rasa diri kita hebat. Kita usaha sahaja. Yang nak bagi jadi Allah. Barulah kita buat. Baguslah buat. Bukan langsung tak buat. Tapi bila dah siap buat, serah pada Allah. Ya Allah, kami dah usaha, nak perkenan, nak bagi lulus, nak bagi jadi, hanya Engkau tempat kami harap, tak ada yang lain. Moga-mogalah apa aku buat ni, ya Allah, ubat aku buat ni, moga-moga Engkau jadikanlah asbab kesembuhan atas penyakit ini. Gitu. Cuma itu sebenarnya. Kalau doktor mengaji agama, jadi doktor yang macam tu. Doktor yang bergantung harap dengan Tuhan. Ni tak doktor yang bergantung harap dengan buku. Berdasarkan teori kita dalam kajian kita pada tahun 1856, tak habis-habis kajian dia, buku dia tu dia. Mana Allah? Ini yang jadi masalah. Ni bahaya. Yang ini berjayanya Barat. Kapir British, dia senyum tengok kita hari ni. Dia gelak 63 tahun yang dulu masa dia merdekakan kita, dia tengok hasilnya hari ni. Dia tinggalkan kita dalam keadaan memang dia tak cabut Islam kita terus macam tu je. Dia tak larang, dia tak robohkan masjid kita. Dia bagi kita ibadat, tapi kosong. Tin yang kosong. Itu setan. Iblis ni, ini cerita tentang iblis. Ada satu hari, iblis ni dia tak buat kerja. Monteng iblis ni kerja dia. Dia duduk depan pintu rumah, baring terbongkang situ. Datang dia punya bos, bagian supervisor, nak cek buat kerja tak buat kerja. Tengok, baring je, kau hajar punya setan. Dah lah setan, malas pula tu.
Nah, apa sah hang tak pergi kacau orang kat masjid tu yang tengah semayang, tengah zikir, tengah baca Quran? Kenapa hang tak hasut dia pun? Kenapa hang tidur kat sini? Relax bos, dia kata. Yang dalam ni ulama, dia tengah tidur. Nak, saya tengah main mimpi dia. Mimpi dia jadi YB. Nah, jadi biar dia lena diulit mimpi. Kenapa? Kalau dia ni bangun, sagi dia buat kuliah, dia mengajar, habis yang kat dalam tu semua jadi pandai. Sekarang ni dia tidur. Nah, yang dalam tu memanglah semayang, memanglah baca Quran, memang zikir, tapi ilmu tak ada. Dia semayang pun tak betul, semayang habis garu. Nak garu sana garu sini, habis batal semayang. Yang baca Quran pula, yang dengung pun dengung, tak dengung pun dengung, kaki dengung. Nah, yang zikir tu entah zikir sebut pun tak jelas. Mana bermamah gitu. Ada. Sebut pun tak jelas, pahala tak ada. Jadi biar api kat depa lah. Tapi yang dalam ni jangan awak main, dia kata. Ini kalau bangun, kerja kita susah bos. Bos dia kata, bagus. Hang jaga, jangan bagi dia bangun. Ada. Tu kadang-kadang ustaz tu suka tidur. ada kan? Tu. Nah, betul. Minta maaf cakap lah. Bukan kita nak kata orang ni apa semua dah. Tapi betul, kalau kita beribadat tapi tanpa ilmu, macam mana ibadat kita? Sebab tu setan tak heran. Nah, tak mengaji. Ada orang, ada satu masjid tu, saya kuliah kan. Memang tiap-tiap kali macam tu. Kita pun pelik lah. Masa semayang penuh 3-4 saf. Bila saya duduk bagi salam tu, seorang keluar. Nah, yang tinggal tak sampai 10 orang dalam tu. Tadi ramai semayang ni. Ni pakat keluar. Nah, kalau balik rumah tak apalah juga, boleh tahan kira, kita tak sakit hati tengok muka dia tak ada terus. Ni dia keluar pergi main dam kat luar. Main dam haji. Aku makan kau. Aku makan kau. Yang kuliah hang tak nak duduk dengar. La ilaha illallah ni kata. Aduh. Nah, akhirnya memang dia datang masjid, datang surau semayang, tapi kadang-kadang semayangnya pun banyak cacat celanya. Sebab apa? Sebab ilmu tak ada. Ilmu tak ada. Ada seorang ni, saya semayang belakang. Masa tu yang jadi imam anak murid saya. Anak murid jadi imam. Jadi saya semayang belakang dia. Nah, kita backup lah kalau mana tahu dia batal ke apa. Jadi sungguh dia batal. Entah dia terkentut ke apa tak tahulah. Dalam semayang tu dia keluar. Jadi kosong imam ni. Kita tahulah, cuma kita nak ambil step, jangan tergopoh rapah. Tiba orang sebelah saya, pakcik ni masa tu semayang rapat lagi masa tu sebelum Covid. Pakcik tu siku tangan saya. Maksudnya dia nak suruh saya depan ustaz, depan ustaz. Cuma dia tak cakap je. Dia aku siku gini kan orang tahu. Ada. Nah, ada pula dalam semayang boleh kuih-kuih. Nah, nasib baik dia kuih. Kalau kata ustaz sila. Lagi jam. Nak cerita tak tahu. Mereka tak tahu macam mana tata cara dalam solat apa semua ni. Kadang-kadang beribadat tu bagus dah, niat hati nak berubah, nak jadi baik, nak duduk di masjid tu bagus dah, tapi ilmu tak ada. Kenalah duduk menuntut ilmu, belajar, tak faham tanya kan. Ni yang jadi hari ni. Bila manusia dalam keadaan jahil, setan pun tak heran ibadat kita. Sebab ibadat kita takut-takut, akhirnya tak diterima Allah. Ditolak macam tu, mardud kan. Ditolak mentah-mentah gitu je. Ni kita takut kan. Tu yang berilmu Allah, keadaannya pun berilmu, kita tidak. Nampak macam berilmu, keadaannya jahil, kita. Itu makhluk. Nampak macam pandai, hakikat bodoh kak, tak pandai kak. Pandai tang mana? Ada 17. Kaunuhu ta'ala hayyan, keadaannya yang hidup. Allah Ta'ala tu sifatnya hidup, keadaannya pun hidup. Kita mungkin sifat hidup tu ada pada kita sebab Allah bagikan kita hidup, tapi keadaan sebenar kita tak hidup mana pun. Sebab apa? Sebab hidup kita ni bergantung dengan Allah. Selama mana Allah bagi kita hidup, hiduplah kita. Kalau Allah dah cabut hidup tu pada kita, tak hidup dah. Sembang kemah macam mana pun mati juga. Tok guru silat macam mana pun mati juga. Ilmu kebal macam mana pun mati juga. Ada.
Jadi tak ada. Jadi Allah lain, kita lain. Yang ke-18, kaunuhu ta'ala sami'an. Keadaan Allah Ta'ala itu maha mendengar. Allah bukan sahaja ada sifat mendengar, keadaannya mendengar. Kita tak. Kita mungkin ada sifat mendengar, tapi kadang-kadang keadaan kita tak mendengar. Ada tak berlaku? Nak menong kawan tu nyembangan dia. Tahu tak, aku pergi tadi pergi kedai tu, aku nampak ini pampung. Dan kali kawan dia tanya, rasa macam ni? Apa pendapat hang? Dia pun senyap. Mak, aku cakap dengan hang ni, apa pendapat hang? Apa dia? Nah, dia ada tak sifat mendengar? Dia bukan pekak. Dia ada sifat mendengar, tapi waktu tu keadaan dia tak mendengar. Kenapa tak mendengar? Sebab duit bantuan tak dapat. Jadi dia termenung gitu. Kawan dia cakap sebelah telinga dia je, tak dengar. Itulah lemahnya kita. Allah tak begitu. Setiap doa kita, perlahan ke dalam hati ke, Allah sentiasa mendengar apa kita cakap. Atas keyakinan dan keimanan beginilah ahli sufi dia terlampau takut dengan Allah. Kerana takut apa? Lintasan hati. Walaupun tak cakap kok mulut, tapi apa yang terlintas di hati, dia tahu Allah dengar apa hati dia cakap. Jadi tu dia jaga sangat. Allah, apa hati aku fikir bukan-bukan ni. Ada. Lepas tu mereka ahli sufi ni Allah jaga sangat. Hati tu mereka jaga. 19, kaunuhu ta'ala basiran. Allah tu maha melihat, malah keadaannya pun menunjukkan dia memang maha melihat. Adapun kita mungkin ada sifat melihat, tapi keadaan melihat tak juga. Macam tadilah, benda depan mata tak nampak. Kadang kita mata ada, keadaan macam tak nampak. Jah, dia tanya bini dia, kopiah aku mana Jah? Aku nak pergi masjid ni, nak semayang ni, nak hambuh tang mana kopiah aku. Bini pun pakat cari, habis longkar dalam bakul-bakul kat rumah tu, baju-baju dalam mari cari. Dalam duk cari, tengok tala ke muka suami dia, tengok ada dah atas kepala. Tu atas kepala tu apa? Allah pakai dah punya, dia kata. Ingat belum pakai, dia kata. Tak apalah, aku pergi dululah. Dia pergi sampai masjid sejuk. Kuat aircon masjid kita. Bukan kuat aircon, Haji tak pakai kain pelekat, dia kata. Lupa kain pelekat pula tak pakai. Nak dia menunjukkan mata dia ada tak? Ada. Tapi kadang-kadang ada mata pun masih lagi tak apa nak nampak. Kadang-kadang ada benda kita tak perasan. Allah tak begitu. Allah tu maha melihat, keadaannya menunjukkan dia maha melihat. Maksud keadaannya maha melihat, tak terselindung apapun penglihatannya Allah. Allah nampak segala benda yang tersirat, yang tersurat, yang tertutup dalam hati, terselindung, macam mana pun Allah tahu. Malah Allah nampak apa yang akan berlaku, apa semua Allah tahu. Kita boleh nampak benda yang sedang berlaku, yang akan berlaku kita tak nampak lagi, tak tahu. Yang dah berlaku pun kadang-kadang kita dah tak ingat. Itu lemahnya kita. Sebab tu kok mana kita ni hebat, yang rasa hebat tu kenapa? Tu pelik tu manusia ni. Tapi itulah doktrin barat kafir laknatullah. Dia cocok kepala otak kita supaya nampak diri ni hebat. Bila nampak diri ni hebat, tak nampak dah Tuhan tu maha hebat. Ini yang berlaku. Ini dia tanam dalam sektor pengajian dan sebagainya. Belajar ada peringkat-peringkat. Mula-mula SPM, lepas tu diploma, degree, master, PhD. Supaya kita belajar tu, kita rasa, aku hebat kot ada degree. Aku hebat kot master. Jangan main-main. Aku profesor kot, doktor kot. Padahal lagi tengok zaman Nabi, zaman sahabat, ada title-title tertentu. Tak ada. Imam Syafi'i, imam tu pun gelaran orang menghormati dia. Tapi ada Dr. Syafi'i, master PhD. Bukan saya kata salah nak ambil PhD, ambil P lah. Tapi jangan meletak diri kita hebat. Jangan sampai masuk dalam hati tu, aku ni hebat, aku ni alim, aku ni pandai. Jangan. Kalau nak kira alim, iblis paling alim. Kita sehebat-hebat kita boleh baca kitab je cerita tentang syurga dan neraka berdasarkan hadis-hadis Nabi. Tapi syurga neraka kita pun tak pernah tengok. Boleh cerita je. Isra' Mi'raj kita boleh cerita je.
Tapi iblis dia pernah hidup di alam sana, alam malakut dia pernah hidup. Dia pernah tengok apa tu syurga, apa tu neraka. Dia pernah jumpa semua malaikat-malaikat. Dia pernah hidup sana. Jadi kalau nak kira alim, dia lagi alim. Bukan sakat dia baca, dia tengok dah. Kita baca, tengok tak lagi. Nah, tapi alim-alim dia pun dilaknatnya Allah. Jadi jangan ingat kita alim Allah tak laknat. Jaga. Kalau tak kena cara, alim-alim pun Allah laknat. Nah. Sebab tu tak pernah kita ni berada di zon selamat, zon selesa. Nah, sehinggalah Allah letakkan kaki kita berada di dalam syurganya, barulah kita boleh menghembuskan nafas lega. Alhamdulillah, selamat dah aku. Baru kata selamat. Sebab sekali masuk syurga, takkan keluar dah, insya-Allah. Nah, tapi selagi kaki kita belum masuk dalam syurga, jangan ingat kita dah masuk zon selamat. Ni kadang-kadang ialah dulu dia lara, duduk lepak kedai kopi apa semua, semayang jemaah pun tak buat, ambil tak ambil peduli. Sekarang dia dah berubah, dah hijrah hati dia. Sekarang dekat di masjid, duduk di masjid, dengar kuliah, semayang jemaah. Jangan sesekali, bagus dah amalan kita buat tu, bagus dah. Tapi jangan sesekali kita rasa kita lebih baik daripada orang yang kat luar sana. Jangan kita rasa aku sekarang dah bagus, aku duduk masjid dah, aku solat jemaah tak tinggal. Jangan cakap macam tu. Nah, silat-silat apa kita buat kat masjid, semua mardud, semua Allah tolak. Nak kata apa? Dan kali setara dengan orang kat luar. Nah, dah. Lepas tu jangan anggap kita zon selesa. Hatta tok guru alim ulama pun belum tentu dia selamat. Macam tadilah saya sebut, alim-alim pun masih lagi ada can kalau Allah nak laknat dia. Kalau dia tak jaga ilmu dia dan sebagainya. Kan? Kalau ulama pun Allah boleh laknat. Dan kalau kita 20 yang terakhir, jangan buat muka pelik itu, nak habis dah. Kaunuhu ta'ala mutakalliman. Ni last. Keadaan Allah Ta'ala itu berkata-kata. Kita pegang bahawa Allah bersifat dengan sifat kalam. Dulu kita mengaji kalam. Kalam ni maknanya Allah berkata-kata. Bukan setakat Allah ada sifat berkata-kata, malah keadaannya pun menunjukkan Allah itu berkata-kata. Kita ni sifat berkata-kata tu ya mungkin ada, tapi kadang-kadang keadaan kita membisu. Anak membisu tadi saya sebut as-sakitu anil haq syaitan akhras. Mendiamkan yang hak itu namanya syaitan bisu. Dah nampak terang dah arak berleluasa, dah nampak terang dah pusat judi berleluasa, takkan tak tahu. Mengaji dah kan, ilmu banyak, mengaji sampai luar negara. Nah, tapi mendiamkan, tak kata apa, senyap. Nah, lepas tu saya pun terus terang, kita sedih. Saya sebagai satu contoh saya nak cakap kan. Contoh macam apa berlaku kat Ustaz Muhaizat. Ustaz Muhaizat dikecam dengan teruk oleh golongan-golongan Wahabi. Mereka hentam dia, kata dia ni ajaran sesat lah, apalah semualah. Padahal dia baca kitab, dia orang pondok. Nah, dia ahli sunnah wal jamaah. Cuma kadang-kadang kita ni yang tak berapa faham. Sebab kadang-kadang orang duk viral video tu dipotong-potong, dipendek-pendek. Padahal huraian tu 1 jam. Macam ni lah malam ni kita hurai panjang-panjang, disekat pendek je. Akhirnya timbul salah faham dan sebagainya. Nah, Ustaz Wadi Anwar kita pun kena kecam dan sebagainya. Persoalan saya, di manakah Persatuan Islam, Jabatan Mufti ke, Jabatan Agama untuk pertahankan ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah? Senyap tak kata apa. Kawan tu kena seorang-seorang, jawab seorang-seorang lah dia. Keseorangan dia jadi. Mana pertalian persaudaraan kita sesama Islam? Yang ada kuasa, kenapa tak pertahankan dia? Tapi kita pelik bila ada menteri-menteri yang dikecam, ada orang kecam keputusan kerajaan, cepat Jabatan Mufti, Jabatan Agama keluar fatwa, keluar penerangan, keluarkan huraian, pandangan dan sebagainya. Yang tu cepat pula hang backup. Bagian ulama kita dikecam, hang tak backup pun. Jadi macam mana ni? Tu kadang kita pelik. Minta maaf kalau kita kata mengampu. Jangan sampai macam tu. Tegakkanlah kebenaran agama ni dengan ikhlas, dengan betul, kerana Allah, bukan kerana jawatan, bukan kerana pangkat, bukan kerana wang ringgit. Wang ringgit akan habislah, jawatan pun akan hilang, pangkat pun akan dilucutkan, semua tu akan hilang. Yang kekal amal kita pada Allah, iman kita pada Allah.
Jadi kalau yang ni semua jadi Allah, ini namanya fitnah di akhir zaman. Bila ulama pun sudah masuk dunia dalam hati, bayangkan kita orang biasa. Ini keadaan hari ni. Orang cakap apa? Bahayanya keadaan zaman hari ni. Jaga-jagalah. Dunia jangan sampai masuk di hati. Dunia letak di tangan saja. Mu nak kaya banyak mana pun di tangan saja. Jangan sampai di hati. Kata ulama, perahu walaupun dia kecil, duduk di tengah-tengah lautan, dia tetap akan selamat selagi perahu itu tidak bocor. Dia duduk atas tengah laut, perahu kecil je, dia tetap akan selamat, dia tak akan karam. Tapi kalau perahu tu ditebuk sikit je, lubang kecil je, halus je lubang tu, walaupun halus, air akan mula masuk. Lama-lama air akan mula penuh dalam perahu. Lah kali perahu tu akan karam dalam lautan. Begitu jugalah hati kita. Kita nak hidup, duit kita, kita cari sumber rezeki banyak, dapat hasil kita yang halal, kita cari, kita jadi orang kaya dan sebagainya. Tak apa, selagi mana jangan masukkan dunia dalam hati. Duduk atas dunia ni sehebat mana, sekaya mana pun tak apa. Kerana Nabi Sulaiman orang paling kaya sekali, tapi tak masuk dalam hati dia. Nabi Sulaiman tetap tunduk pada Allah. Dia raja, bukan raja setakat negeri dia, ni raja dunia ni. Duduk bawah pemerintahan dia, jin, binatang, semua duduk bawah pemerintahan dia. Tapi tak masuk ke hati dunia tu, dalam hati dia. Jadi boleh, Islam tak larang. Bukan Islam suruh jadi miskin, nak jadi kaya, nak pegang jawatan tinggi apa semua, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan sampai masuk ke hati. Tapi kalau ada tebuk sikit aja dalam hati tu, ada keinginan bahagian-bahagian dunia, walaupun sikit. Aku kalau dapat jawatan ni, aku nak ni. Dia dah mula dah. Nak ada dunia sikit saja, dia akan karam dengan dunia tu. Mu nak pegang jawatan apa, jangan harapkan dunia, harapkan agama. InsyaAllah kamu selamat. Tapi kalau kamu nak pegang dunia ni dengan harapan supaya dapat dunia, walaupun tak banyak, sikit je. Aku kalau jadi driver exco, bahagian dapat sikit projek pun jadilah. Ada niat nak dunia, lingkup. Nak khidmat betul-betul untuk agama. Dapat tak dapat, tu nombor dua. Orang bagi, kita ambil, tak apa, tak ada masalah. Tapi kita tidak mengharapkan dunia tu. InsyaAllah kita akan selamat. Lepas tu kita kena belajar ilmu-ilmu seperti ini, ilmu akidah. Baru kita tahu kedudukan kita hanya seorang hamba. Allah itulah Tuhan sebenar. Baru kita tunduk dengan Allah, kita taat dengan perintah Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama dalam menjalani kehidupan kita. Maka dengan ini berakhirlah sifat 20 kita secara ringkas yang dapat kita huraikan. Kerana kitab Hidayatus Salikin ni dia bukan kitab tauhid khusus. Jadi dia hanya penerangan simple saja. Kalau nak mengaji lebih detail tentang tauhid, kita kena mengaji khusus yang memang kitab tauhid sungguh. Contohnya Matan Umul Barahin, Fadidatul Faraid, Usulut Tauhid dan sebagainya. Itu semua memang Bakuratul Amani. Itu semua kitab-kitab tauhid yang core, yang major dia, yang betul-betul dia. Yang ni sebenarnya Hidayatus Salikin ni kitab tasawuf. Tapi dia letakkan juga di bahagian depannya cerita tentang tauhid, nak menunjukkan walaupun kamu nak memahami tasawuf, tetap kamu kena memahami tauhid dulu. Sebab ada setengah orang dia terus nak alim tasawuf tanpa mempelajari ilmu tauhid. Akhirnya dia main hakikat sangat, sikit-sikit hakikat. Kita ajak makan, meh makan ni, kita ada buat makan-makan, cak Allah yang mengenyangkan. Dia main hakikat sangat. Kita kata, tak apa, kami makan habis kami makan habis. Dah kali dia pun lapar perut sampai terjelir lidah lapar. Dia kata, tadi nasi ada lagi tak? Dia tanya, nasi ada lagi tak? Kita kata, Allah yang mengenyangkan. Baru dia pening. Itu kadang-kadang orang terlampau pegang hakikat sangat tanpa melalui ilmu-ilmu syariat. Salah juga, tak kena. Jadi nak mengaji tasawuf, kena mengaji juga tauhid, fiqh, kemudian tasawuf. Tiga ni kita bawa sekali, barulah selamat. Sebab tu Tok Syekh letak juga ilmu tauhid dalam kitab dia. Sedangkan kalau ikutkan ini kitab tasawuf, tapi letak juga ilmu tauhid, nak menunjukkan
tauhid mesti kena mengaji juga. Penting juga, mustahab. Kita nak mengaji ilmu adab ke apa, tauhid kena kemas. Kita nak semayang khusyuk macam mana pun, akidah kena betul. Khusyuk saja tapi akidah tak betul, khusyuk tapi syiah, Allah tak terima. Lepas tu akidah kena betul. Jadi habis dah sifat 20. Lepas ni kita akan dia akan menerangkan pada kita sifat-sifat yang mustahil dan harus bagi Allah Ta'ala. Sekarang ni baru 20 sifat yang wajib. Nanti kita akan belajar pula 20 yang mustahil, 1 yang harus. Maka campur 20, 21, jumlahnya 41. 41 ni lah terkandung dalam kalimah La ilaha illallah. Maka kata ulama, siapa yang memahami ilmu 41 ni, barulah imannya dianggap sempurna. Barulah kalimah La ilaha illallah itu bukan hanya di lafaz, bukan hanya di bibir, tapi sampai masuk ke hati. Yang ni kita nak, insya-Allah. Lepas tu hadir, ajak kawan-kawan kita lagi, keluarga-keluarga kita ajak. Sebab ini ilmu yang sangat mustahak. Kerana ilmu inilah menentukan kita syurga selamanya atau neraka selamanya. Ini soal akidah. Zaman kita hari ini, zaman fitnah, zaman cabaran, zaman menggoncang akidah, zaman menggoncang tauhid kita. Nah, sikit saya nak katakan, hari tu ingat tak ada depa bawa keluar hari perayaan agama sedunia. Kan? Dia nak sambut hari perayaan agama sedunia. Orang pakat marah. Asatizah kita, ulama kita semua berbahas, mengatakan ianya haram dengan sebagainya. Nah, bagi depa tak takut kita marah macam mana pun. Sebab keadaan hidup kita ni, sesuatu tu mula-mula memang orang anti. Tapi kalau dah jadi biasa, orang tak kata apa. Percayalah cakap saya, tahun depan dia akan buat lagi. Waktu tu sudah berkurang orang marah. Tahun ketiga dia buat lagi. Tinggal suku je yang marah. Tahun keempat dia buat lagi, tak ada siapa marah lah. Semua pakat diam gitu je. Tahun kelima dia buat, silap-silap orang duk pakat ikut pula lah. Ini masalah ataupun fitnah paling besar yang kita hadap di akhir zaman ni. Bila sesuatu dosa sudah tidak dianggap dosa. Nah, pakai baju lengan pendek ini dosa ni sebab aurat perempuan. Aurat, tapi hari ni dah jadi biasa tak? Jadi biasa. Relax je pergi kedai Speedmart beli barang, beli telur apa, pakai baju lengan pendek. Tak rasa apa-apa. Sebab dosa sudah jadi biasa. Mula-mula ya marah. Mula-mula kita pakat marah arak ni haram lah, Allah tak redha negara kita. Lama-lama kilang Heineken lawa bintang. Nah, orang tak kata apa dah. Nah, siap ada kilang arak, siap ada macam-macam. Nah, orang dah tak kata apa. Lama-lama dia dah jadi biasa. Ini strategi yang dipakai oleh puak-puak kafir, ya, musuh-musuh Islam. Mula dia bawa je. Dia tak kisah kita marah, tapi dia akan terus bawa sampai lama-lama kita dah tak marah. Sebab tu kita kena istiqamah juga, tegas dalam pendirian kita. Kalau suatu tu haram, sampai bila-bila tetap haram. Jangan sekali kita berlembut dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni kita akan sambung sifat-sifat yang mustahil harus bagi Allah Taala. Nanti tandalah kat sini kita berhenti. Kan nanti ulang lagi sifat 20 tu bila nak habis. Lepas ni kita nak sambung sifat-sifat yang mustahil dan harus bagi Allah Taala, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kekurangan dan kesilapan itu adalah daripada silap saya sendiri, dari segi adabnya. Adapun hakikatnya kullu min indillah, setiap sesuatu semuanya adalah daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlupa, saya nak ambil masa sikit. InsyaAllah hujung tahun ni, bulan 11 ataupun bulan 12 ni, saya akan berangkat ke Tanah Suci untuk mengerjakan umrah. Jadi kalau ada siapa-siapa nak pergi sekali dengan saya bersama, kita sangat mengalu-alukan package. Kerana package yang saya ambil ni, saya sangat orang cakap apa, kita rasa dia sangat puas hatilah.
Nak kita tengok fikih yang disusun tu. Antara kelebihannya yang saya tengok, dia bawa kita menginap di 3 tempat. 4 malam di Madinah. Daripada KLIA dia akan pergi Madinah dulu. 4 malam di Madinah. Kenapa dia pilih Madinah dulu? Kerana kita nak salam kat Nabi dulu. Kerana kita kena ingat, tanpa Nabi tak Islam lah kita. Tanpa Nabi umrah pun tak ada, haji pun tak ada. Jadi kita nak memberi penghormatan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lepas tu kita masuk Madinah dulu 4 malam. Yang syoknya, lepas 4 malam tu tak terus pergi ke Mekah. Kita akan pergi ke tempat peperangan Badar. Setengah daripada kita, dia salah faham. Dia ingat Uhud dengan Badar tu sama. Tak sama. Peperangan Uhud lain. Uhud tu tempat lain. Uhud tempat lain. Badar ni tempat lain. Dan kebanyakan kita hanya pergi Uhud. Uhud pun memang bagus jugalah, tapi peperangan yang paling tinggi kedudukan dia ialah peperangan Badar. Sehingga kan Nabi memberikan gelaran siapa yang terlibat dalam peperangan Badar itu dapat satu makam yang tinggi. Mereka ni dipanggil Ahlul Badar. Ada dalam satu peristiwa Nabi tengah duduk dengan sahabat-sahabat macam inilah lebih kurang. Nabi tengah mengajar agaknya, tapi sahabat duduk rapat-rapat kan. Dia tengah duduk macam tu, tempat duduk tak ada, penuh orang. Dengan Nabi berkuliah, Nabi ceramah. Tiba-tiba sekumpulan, mereka ni sahabat-sahabat yang pernah terlibat dalam perang Badar dan mereka hidup. Mereka baru datang, lambat datang. Jadi mereka nak duduk, tak ada tempat duduk. Nabi tengok mereka ni datang, Nabi arahkan sahabat yang duduk depan Nabi bangun dan bagi tempat duduk tu kepada mereka, Ahlul Badar. Nak menunjukkan tingginya, mulianya mereka yang terlibat dalam Ahlul Badar. Jadi pakej umrah yang saya pergi ni, dia bawa pergi tempat tu, tengok makam mereka, kemudian tengok di mana tempat mereka berperang dulu dalam sejarah peperangan Badar. 313 orang lawan 1000 orang. Tapi menang tentera Islam, hebat. Walaupun kelengkapannya kurang, tapi sebab jiwanya kuat, keimanan, yakin pada Allah tu kuat. Kemudian nanti kita akan tengok ada satu tempat mukjizat dekat sana. Ada dipanggil Bukit Pasir. Bukit Pasir ni, pasir-pasir di tanah Arab ni dia halus. Patutnya kalau ikut logik, bila angin tiup, pasir tu terbang. Tapi mukjizat Allah nak tunjuk, bukit pasir tu tak pernah berganjak walau sekuat mana pun angin yang bertiup. Dia tetap duduk di situ. Bila ditanya pada para alim ulama, mereka kata kerana di situlah tempat malaikat-malaikat Allah turun semasa dalam peperangan Badar. Allah hantar tentera-tentera malaikat untuk bantu tentera Islam turun di bukit tu. Maka Allah kekalkan bentuk bukit tu walaupun dia pasir yang halus. Dia akan bawa ke tempat tu. Kemudian tak terus ke Mekah, dia akan pergi ke Taif dan bermalam di Taif 1 malam. Taif ni tempat sejarah Nabi juga. Tempat di mana Nabi nak pergi sampaikan dakwah, mereka baling Nabi dengan batu, dengan najis, sehingga kan Nabi lari, Nabi terjatuh bertongkatkan siku. Ada satu masjid nama situ Masjid Kuk nama dia. Masjid Kuk tu maksudnya siku, masjid siku. Kerana di situlah tempat Nabi terjatuh bertongkatkan siku. Tu di sejarah di situ. Jadi kita akan pergi situ dan tengok-tengok. Kita nak pergi umrah ni tuan-tuan, bukan sekadar nak bawa balik air Zam-Zam. Bukan sekadar nak kata aku dah balik umrah dah. Kita nak pergi memang nak buat kerja umrah, tapi dalam masa yang sama kita nak ambil ibrah, teladan-teladan daripada peristiwa perjuangan Rasulullah nak menegakkan Islam. Supaya bila kita balik, dalam hati ni meninggalkan kesan. Rasa betapa dahsyatnya pengorbanan Nabi. Baru dia akan timbul rasa sayang terhadap agama, rasa sayang terhadap Islam. Ni kadang-kadang minta maaf cakap, balik umrah 2-3 kali pergi umrah, perangai macam tu juga, sama je. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak dapat nilai-nilai yang orang cakap apa, yang pengalaman, yang kita nak tengok tempat-tempat sejarah tentang perjuangan Nabi di sana. Lepas siap di Taif tu, barulah kita bergerak ke Mekah selama 5 malam pula di Mekah untuk mengerjakan umrah. Macam biasalah. Cumanya penerbangan ni saya pilih di hujung tahun. Kerana apa? Antaranya kerana kita nak tunggu Arab Saudi melonggarkan SOP. Sekarang ni pun kita tengok SOP dah mula kurang sikit. Kalau kita nak pergi dalam masa terdekat, dia renyuh sikit kerja dia. SOP tu banyak lagi, masih lagi ketat lagi. Tapi kalau hujung tahun mungkin insya-Allah SOP dah semakin kurang, jadi memudahkan kita nak mengerjakan kerja-kerja umrah. Jadi itu.
Jadi dan kenapa dipilih pergi Madinah dulu, kemudian pergi Taif dulu, supaya kita tak rush. Kadang-kadang dulu saya pernah pergi umrah sekali dulu, kita bermikot di atas kapal terbang. Kat kapal terbang itulah nak pakai kain ihram. Kat situ pun dah kelang kabut, sampai pramugari kata duduk. Nak pakai ihram nak duduk macam mana kata. Dia nak bermikot situ. Jadi kelang kabut, turun pula, baru je kita turun terus letak beg dekat hotel, terus nak pergi buat kerja umrah. Kadang-kadang penat, letih, stres badan apa semua. Kena pula dalam duk tawaf tu, kalut duk baca, tengok mutawif kat depan hilang. Yang ada Bangladesh kat depan. Alamak ni mana nak ikut ni, dah makin pening kepala. Jadi plan yang syarikat ni buat, kita pergi Taif dulu, berehat di sana. Jadi daripada Taif nak ke Mekah 1 jam lebih je. Jadi bila kita dah cukup rehat, masuk Mekah nak buat kerja umrah, kita dah tenang. Dan target masuk umrah tu bukan tengah malam, kita masuk waktu maghrib. Setengah tu dulu saya pergi umrah, masuk turun daripada flight kat Jeddah tu, terus pergi masuk Mekah, buat umrah pukul 3 pagi. Jadi kadang-kadang badan kita stres, nak dah tengah-tengah malam apa semua dah. Sebab kita dah bermikot, kena buat dah. Jadi kalau yang ni kita mikot kat Qarnul Manazil, masuk kat Mekah, kita mengerjakan umrah waktu maghrib, jadi dia lapang sikit, ada masa. InsyaAllah dalam pukul 11-12 habislah kot, boleh balik rehat, tidur di hotel. Jadi saya tengok susunan plan dia semua nampak teratur elok, mudah. Dan harga pun alhamdulillah tak tinggi manalah, saya kira berpatutan. Harga yang mereka syorkan iaitu RM6,520 sahaja. 6,520. Berbanding travel-travel lain ada yang sampai 7-8 ribu. Tapi saya bukan nak komplain travel lain lah, itu hak masing-masing lah. Tapi yang travel ni dia offer hanya 6,520. Dan lebih cantik lagi, dia buka pembayaran secara installment, ansuran. Kita boleh bayar secara ansur selama 4 bulan. Bulan pertama kita bayar 1,630, bulan kedua pun begitu, bulan 3 pun begitu, bulan 4 begitu, komplit dah kita punya pembayaran. Dan syarikat akan booking, kita akan bersiap sedia berlepas hujung tahun nanti. Jadi kalau ada siapa yang berminat, boleh pergi dengan saya sekali. Kita pergi satu grup kan. Saya sendiri yang akan jadi mutawif ni, kita jalan sekali insya-Allah. Moga-moga kita nanti saya tunjuklah tempat-tempat sejarah dan sebagainya. Moga-moga kita nak ambil kesan. Dan kalau berkesempatan, mungkin saya nak buat, kalau mampulah, kalau masa tu cukup, saya nak bincang dengan pihak travel, mungkin kita nak buka daurah kitab sikit dekat sana, supaya kita pergi sana bukan setakat buat ibadat, ilmu pun dapat, insya-Allah. Jadi perkara ni, kalau siapa ada berminat, tak payah susah-susah, cuma tinggalkan nombor telefon dengan nama sahaja pada anak murid saya kat meja niaga nanti. Tinggalkan tu je, bagi nama, tak payah nama penuh pun tak apa, nama ringkas dengan nombor telefon. Nombor tu nanti saya akan serahkan pada pegawai pemasaran syarikat travel tu, dia sendiri yang akan call, dan nanti nak tanya detail kat dia, boleh tanya. Jadi insya-Allah, cuma nanti bagi tahu dia, saya nak pergi package ni dengan Ustaz Syakir. Nanti boleh dia akan grupkan kita sekali, insya-Allah. Jadi ini kita ajak bersama-samalah kita mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama dah kita tak ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah boleh. Jadi setakat tu saya mohon maaf ambil masa sikit tadi. Sekali lagi lah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.